berkesempatan dengan bulan hijrah ni, perbanyakkanlah amalan kita, solat sunat kita. Tu kita duk tinggal banyak tuan-tuan. Solat Imam Zaid, solat qabliyah ba'diyah, kita tinggal banyak tuan-tuan. Sebelum azan kita semayang dulu, lepas azan kita semayang pula tuan-tuan. Ini yang telah disebutkan. Saya sebut bila sikit tuan-tuan. Boleh okey. Di dalam hadis Ummul Habibah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi tuan-tuan. Hadis sahih. Saya tengok tak ada komentar. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, ma hafadha ala 40 raka'atin qabla dhuhur wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Jadi macam mana nak semayang sunat tuan-tuan? Ni sunat muakkad ni, Nabi tak pernah tinggal, sehingga Nabi pernah qadha tuan-tuan, solat qabliyah ba'diyah ni dengan buat main-main tuan-tuan. Nabi pernah qadha. Dan saya nak cerita pada tuan-tuan, maksud dia siapa yang memelihara. Ni kata isteri Nabi ni, hadis daripada Ummul Habibah. Apa dia kata? Siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur. Tak boleh 4, buat 2 tuan-tuan. Yang asalnya 4, bukan 2. Tapi oleh kerana kita ni macam saya kata tadilah, 3 selenda tuan-tuan, 2 pun dia buat meletup pinggang lah. Buat 2 sudahlah. Kalau rajin lagi, buat 4 tuan-tuan. 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Kerana hadis ini sahih. Maka bukan jadi satu budaya kita, sunnah Nabi buat sebelum semayang zuhur. Habis semayang zuhur, Nabi buat pula 4 rakaat selepas. Tu hadis yang pertama. Hadis kedua tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak Umar. Hadis ini juga Abu Daud dan Tirmizi. Apa dia kata? Allah rahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar tuan-tuan. Maksud dia sebelum asar, sebelum semayang fardu asar, bukan selepas semayang. Selepas tak boleh, tapi sebelum asar. Saya nak cerita yang tu dulu. Berapa? 4. Macam mana ustaz saya nak buat 4 rakaat, 1 salam tanpa tahiyat awal tuan-tuan. Tu cara dia. Lepas tu saya nak buat 2-2. Nak buat 4 tapi nak buat 2-2. Macam mana ustaz? 4 rakaat, 2 salam. Tu cara dia. Dia ada 2 cara nak buat. Satu nak buat 4 rakaat, 1 salam, tak ada tahiyat awal. Tu sunnah tuan-tuan. Konsep sunnah. Bukan pandangan ustaz, bukan pandangan Tok Syekh, tapi penerangan daripada Nabi SAW tuan-tuan. Okey, buat 4 1 salam, ataupun 4 2 salam, ataupun 2 1 salam. Habis tak larat dah ustaz, tak ada ni. Cucu sekolah nak pergi ambil, menantu semua kerja, buat 2 tuan-tuan. 2 Allahu Akbar tuan-tuan. Buat 2. Kalau hak jenis sakit lutut tuan-tuan, saya ustaz ni saya nak cerita masalah solat sikit, boleh ke? Boleh. Ni lama ni tuan-tuan, dekat sejam ni. Boleh tahan lagi tak tahan kita balik lah tuan-tuan. Ni dia tak larat tuan-tuan, dia sakit lutut. Kalau dia kata saya ustaz, kalau saya semayang lagi ni saya sakit ni tuan-tuan, semayang qabliyah ba'diyah ni sunat berdiri. Kalau kata sakit lutut, boleh duduk terus tuan-tuan, sama macam semayang tarawih. Tapi semayang waktu dia wajib berdiri dulu. Saya ni sampai rujuk kepada mufti wilayah ni tuan-tuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tanya sendiri, betul ke? Macam mana pandangan Datuk? Adakah orang Islam hari ni buat salah? Adakah orang Islam hari ni, ada pula masjid tuan-tuan, ni saya minta maaf sikit dia pergi buat kerusi hak macam papan cunggit dekat Kelebang tu. Kerusi hak ada tempat sujud tu. Maka itu tak perlu tuan-tuan. Kerusi tu bila rokok tak kena lagi, bila sujud tu Pak Long tu pergi sujud atas kerusi tu tuan-tuan. Tak tepat tuan-tuan. Dia tidak sunnah. Kalau tak boleh sujud, tak payah sujud lah.
Cuma apa dia? Membezakan di antara perbuatan rukuk dan sujud, itu saja. Lepas tu ada pula ustaz main ceramah cara yang betul untuk solat. Maksud dia cara lain tak betul ya. Kacau tuan-tuan ustaz ceramah lagu tu. Dia kena sebut ini salah satu kaedah untuk solat di atas kerusi. Baru betul. Ni habis ketum ni semua ni bebuh mulut tuan-tuan. Mampus dia kata hak kami buat semua salah. Tuan-tuan, ada ustaz main ceramah lepas tangan. Kita rujuk juga dengan mufti wilayah. Sebenarnya tak payah lepas tangan, letaklah tangan atas riba tu. Kalau lepas lagi bukan tangan, kepala duduk bawah tuan-tuan. Pasal dia tak tahan. Pak Long pula jenis letih tuan-tuan. Sakit urat, angkat sekali, Allah, perak meletup pinggang sekali. Sekali rukuk pula, bunyi perak pula tuan-tuan. Yang tidak pula perak sekali lagi. Sujud pula perak terus tuan-tuan. Bagi salam perak terus meninggal tuan-tuan. Maksud dia penyakit macam-macam tuan-tuan. Saya pun esok sama lah. Bila mai umur 60 kan, jadi sama macam tuan-tuan. Jadi itu kaedah yang kita duk buat ni betul dah tuan-tuan. Itu sunnah yang kalau orang tanya boleh ke nak buat lepas asar, boleh hukum dia. Ustaz, saya bawa kereta, saya mai tadi, Tok Imam qamat dah, saya terus masuk semayang Zuhur terus, teluk takdan ba'diyah. Pernah ke berlaku tuan-tuan? Ini pernah berlaku dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Tengok hadis Ummu Salamah cerita macam mana tuan-tuan. Ada perwakilan daripada Najran yang datang berjumpa dengan Nabi. Sembang rabung tuan-tuan, orang Kedah panggil. Sembang seronok sehingga telah azan dan telah iqamah. Nabi masih layan lagi. Nabi tak dan tuan-tuan nak semayang qabliyah zuhur. Nabi telah qada semayang qabliyah zuhur tersebut pada selepas waktu asar tuan-tuan. Tetapi ada tak fatwa yang tak boleh semayang lepas asar? Ada fatwa daripada fatawal qaul sahabi, fatwa sahabah tuan-tuan. Umar tak bagi. Pasal apa? Sahabat layan sangat semayang. Nak dekat maghrib duk semayang lagi tuan-tuan. Maka Umar telah memfatwakan haram. Tapi kalau kita setakat nak qada 4-5 rakaat tu, boleh ke ustaz lepas asar? Hukum dia boleh tuan-tuan. Kerana Nabi pernah buat. Hadis sahih Ummu Salamah. Okey, baik. Macam mana nak buat? Lepas semayang asar terus buat. Contoh petang tak tahu nak buat semayang apa, dah halang-halang masa apa ada lagi, tadi pun tak semayang, maka terus qada. Nabi qada qabliyah. Ada setengah pandangan yang kata himpunkan selepasnya. Boleh juga, tapi itu qada. Kerana Nabi qada qabliyah zuhur selepas asar. Sahabat tanya, pasal apa? Tuan-tuan, sebab itulah Umar pernah pukul Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana semayang lama sangat selepas asar. Dia duduk layan semayang. Umar nampak, Umar balun Zaid bin Khalid tuan-tuan, sahabat Nabi. Umar kata jangan semayang, ni waktu tanduk syaitan tuan-tuan. Di antara lepas asar nak maghrib dah tu, langit merah-merah nak gelap, itu waktu syaitan tuan-tuan. Maka jangan semayang kata Nabi pada waktu itu. Kemudian tuan-tuan, solat sebelum subuh, solat sunat sebelum subuh, ni amalan nak bagi. Tadi saya kata apa? Lepas sebelum zuhur dengan lepas zuhur. Kemudian yang tadi apa dia? Lepas sebelum asar tuan-tuan. Ada ke ustaz yang sunat muakkad dan tidak muakkad? Ada tuan-tuan. Contoh apa dia? Qabliyah maghrib adalah tidak muakkad. Qabliyah maghrib dia hanya sunat. Tapi kalau tak buat, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau ba'diyah maghrib, dia muakkad. Maka gagah-gagahlah sembahyang. Kemudian Isya, qabliyah Isya. Saya nak abang ni pandangan ulama. Tapi kebanyakan ulama kata qabliyah Isya itu muakkad. Ada yang kata dua-dua muakkad. Ada yang kata ba'diyah muakkad, qabliyah tidak muakkad. Jadi pandangan itu tak ada masalah. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan,
tidaklah perlu menghimpunkan di hujung semayang tu, time tu lah nak buat qabliyah, time tu lah nak buat ba'diyah. Maka sunnahnya adalah seperti Nabi buat 2, 4 sebelum. Jangan kira bilang lagi, kira masa bila Nabi buat. Kalau ditanya bila Nabi buat ustaz dan bila sunnahnya, adalah sebelum semayang waktu 2 rakaat, kemudian semayang waktu, dan selepas semayang waktu buat pula yang ba'diyah tentang masalah rawatib ni tuan-tuan. Jadi itu penerangan daripada hadis yang jelas tuan-tuan. Ummu Habibah riwayat isteri Nabi, Ummu Salamah riwayat isteri Nabi, dan hadis diriwayatkan oleh anak Umar sendiri. Dia tengok Nabi depan mata dia. Jadi tak ada lah pandangan yang lebih memansuhkan pandangan tersebut, tidak ada tuan-tuan. Jadi saya pun tak mau cerita panjang sangat pada tuan-tuan. Jadi cukuplah tuan-tuan sekadar itu dulu. Jadi semayang tadi yang saya sebut qabliyah zuhur, gagah-gagah boleh semayang tuan-tuan 2. Tak dan buat 2-2. Mai buat lepas zuhur tu buat 2-2. Sambil buat Allahu Akbar, tak larat berdiri, terus duduk. Itu sunat tuan-tuan, sunat. Tak larat berdiri rasa macam pening ustaz, duduk terus semayang. Kalau nak pakai tongkat, sunnah tuan-tuan. Nabi ni saya nak abang kat tuan-tuan. Dia sambung lagi tuan-tuan. Mampu dah. Maklum? Maklum tu dah biru dah tuan-tuan. Tunggu orang tua kutuk ni bila nak berhenti ni. Tuan-tuan, minggu depan saya tak marah ni. Apa nama nak sebut apa tadi? Tengok muka maklum lupa terus. Cengeng tuan-tuan ni, orang bertam ni. Tuan-tuan nak buat pakai tongkat Nabi tu saya nak bang tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh isteri Nabi. Siapa? Aisyah. Kerana dialah duduk dengan Nabi ketika mana Nabi telah pun tua. Tuan-tuan, Nabi bila dia tua, badan dia berisi sikit dengan uban naik. Uban naik tu kerana apa? Kerana Nabi kena racun dan Nabi kena sihir tuan-tuan. Nabi kena racun di Khaybar. Teruk tuan-tuan, Nabi kena. Allahu Akbar. Ummul Yahudi, hadis tu Tirmizi ada, Musnad Imam Ahmad pun ada, tak salah saya. Hadis sahih. Tuan-tuan, kambing tu bercakap pada Nabi. Nabi ambil kambing, Imam Zaid boleh seminit. Tuan-tuan, setengah minit dia Nabi kunyah tuan-tuan kambing tu. Kambing tu telah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diracuni. Nabi luah. Tapi the problem is, Nabi telah kunyah daging tu dan racun tu telah meresap dan Nabi telah naik uban lepas tu. Dan tu antara faktor lah. Kemudian turun ayat satu lagi. Tu ayat la takhaf. Apa nama? Wala takhaf wala tahzan, tu ayat tu. Yang saya dah lupa pada tuan-tuan. Saya lupa ayat tu tuan-tuan. Turun ayat tu tuan-tuan, Nabi naik uban kerana beratnya. Tu. Fastaqim kama umir, ayat tu. Jadi itulah tuan-tuan, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar tu gagah. Tapi kalau tak ada naik mutu ni 18 dah tuan-tuan jalan ni. Tayar tak cecah tanah. Tengok Tok Bilal pun qad qamati solat, tu qad qamati solat, dia pun tak dan tuan-tuan, celapak. Mana dengan nak ambil suhu dengan hak kayu-kayu suhu dia bawa masuk terus dalam ni tuan-tuan. Tak dan, maka dia terus semayang dengan imam. Habis saja semayang tu, terus dia qadha walaupun selepas waktu asar. Tapi jangan semayang lama sangat. Nabi pun semayang malam tuan-tuan, tak pernah lebih daripada 11 rakaat. Cuma Nabi tu semayang panjang tuan-tuan. Dalam hadis Aisyah kalau dia terjaga malam, dia tengok Nabi semayang tak lebih pada 11 rakaat. Jadi panjanglah sikit pasal menjawab sebahagian pasal solat tu, supaya kita duk buat selama ni tu betul dah tuan-tuan. Sama macam orang duk atas kerusi, betul dah, tak payah nak lepas tangan, tak payah nak pergi cari kayu apa pula nak pergi hantuk kepala di situ, bukan satu kerja tuan-tuan. Semayanglah seperti biasa. Salatuhu kama ra'aini, solat seperti mana Nabi semayang. Jadi wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'alukal huda. Ya Allah, beri pada kami hidayah ya Allah. Tunjukkan pada kami, tunjukkan pada anak isteri kami, tunjuk juga ya Allah pada suami kami sebelum kami pejamkan mata. Ya Allah, hidayah amat berharga buat kami ya Allah. Setelah kau beri pada hidayah kepada anak isteri kami ya Allah, kau beri pula kami at-tuqa, yakni taqwa, takut pada Engkau ya Allah. Sentiasa kami beringat di dalam tindakan kami ya Allah. Dan ya Allah, beri pada kami al-afaf, nikmat sihat tubuh badan ya Allah. Kau sembuhkanlah segala sakit kami ni ya Allah. Tak ada tempat kami nak mengadu ya Allah, tak ada tempat kami nak meratap, melainkan kami angkat tangan pada malam ni, kami sebut padamu ya Allah. Kami sakit ya Allah, jasad kami sakit ya Allah, kami tak ada kudrat ya Allah. Ya Allah, tolonglah kau beri kesembuhan pada kami ya Allah. Wal ghina, dan ya Allah, kesusahan kami, kemiskinan kami, kekurangan hidup kami mengadu pada Engkau ya Allah. Oleh itu ya Allah, berikanlah rezeki yang baik-baik kepada kami, berikan harta dunia yang banyak kepada kami ya Allah. Kau susunkan kepada kami ya Allah, beri pada kehidupan anak isteri kami kesenangan, nikmat dalam ibadah dan nikmat mendapat daripada yang halal ya Allah. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum.